Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu, dan kita telah sampai kepada perkataan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairi ay baqi aw jami'. Ala sair ay ala baqi aw ala jami'in nabiyyin. Selawat Allah dan salamnya ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ke atas seluruh para nabi. Wahum clear. Suara depan pelan. Suara tak dengar. Kenapa? Nak cabut. Dengar suara? Dah dengar? Dengar, okey. Okey, baik. Dan selawat Allah dan salamnya ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas seluruh ala sairi ay baqi an-nabiyyin, yakni nabi-nabi yang setelah baginda Rasul atau seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wahum mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa. Berapa orang para nabi? Bilangan mereka adalah 124,000. 124,000. Warusulu minhum, dan para rasul termasuk daripada mereka. Wa taqaddama annahum 300. Wa taqaddama annahum 300 wa 13 aw wa 14 aw wa 15. Yang terdahulu telah dibincang bahawa para rasul bilangannya 313 atau 314 atau 315 orang rasul. Faham? Jadi selawat ke atas mereka semuanya. Cuma bilangan 124,000 itu masih lagi menjadi perbahasan para ulama yang juga disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri, guru kepada Al-Imam Al-Jurdani. Sidi Jurdani, pengarang kitab ini, adalah murid kepada Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Dalam Ramadan ni kita baca kitab gurunya, yakni Al-Imam Al-Bajuri, dan kitab muridnya Al-Imam Muhammad Al-Jurdani rahimahullah. Kata Imam Bajuri, masih khilaf di kalangan ulama tentang bilangan tersebut secara tahdid, secara tepat. Mungkin lebih daripada tu, mungkin kurang daripada tu. Tapi kebanyakan mengatakan sebanyak 124,000. Wa a'ada al-musannifu as-salata was-salama alaihi sallallahu alaihi wasallam khususan. Dan musannif mengulang kembali salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, thumma 'ala al-anbiya'i umuman, dan kemudian salawat dan salam ke atas para nabi secara umumnya. Kenapa? Limazidi ta'zim, lamut ta'lil. Kerana untuk menambahkan lagi ta'zim, keagungan, lahum, kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kenapa lagi? Ta'liliyah juga. Humul wasitatu bainallahi wa bainal ibad. Karena mereka adalah penghubung di antara Allah dengan hamba. Wa jami'un ni'ami,
al-wasilati ilaihim allati a'zamuha al-inqadhu min ad-dalalah. Al-inqadhu min ad-dalalah. Dan seluruh nikmat yang mana dapat kepada kita, yakni hamba, allati a'zamuha, yang paling agung adalah inqadhu min ad-dalalah, diselamatkan daripada kesesatan, wal irsyadu ila ma yuwassilu atau ila ma yusilu ila sa'adatil abadiyah, dan juga petunjuk kepada yang menyampaikan hamba tersebut kepada kebahagiaan yang abadi. Innama hiya bisababihim. Semua ni adalah kerana apa? Kerana sebabnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan apa lagi tujuan musannif al-Imam an-Nawawi mengulang semula selawat kepada Nabi dan kepada para Nabi, kepada Rasulullah dan kepada para anbiya yang lain? Waghtinaman lis-sawabil waridi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana untuk mendapatkan pahala yang warid daripada hadis Nabi, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu, wa fi riwayatin tusalli alaihi ma dama ismi fi dhalikal kitabi. Tamam? Siapa yang berselawat ke atasku dalam kitabnya, dalam tulisannya, maka sentiasalah malaikat akan memohon keampunan. Dalam riwayat, bagi dirinya. Dalam riwayat, berselawat ke atasnya selagi mana nama aku berada dalam kitab tersebut. Setiap kali kitab tu masih kekal sampai sekarang. Macam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sampai sekarang dibaca. Maknanya setiap hari malaikat akan berdoa, hatta kalau tak dibaca sekalipun kitab tu. Selagi nama tu masih ada dalam kitab tu. Faham? Karena tu diulang selawat kepada Nabi dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan juga apa lagi tujuan dia? Tadi kan di mazid ta'zim. Waqtinaman lis-sawabil warid. Lagi apa dia lagi? Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu 'alan nabiyyin idza dzakartumuni fa innahum bu'itsu kama bu'istu. Selawatlah kalian ke atas para nabi ketika mana kamu mengingatiku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan semula seperti mana aku dibangkitkan. Tak, mereka dibangkitkan seperti mana aku dibangkitkan. Kalau Nabi dibangkitkan untuk memberi rahmat dan menyelamatkan umat daripada kerosakan, maka para Nabi juga sedemikian. Moga-moga nanti dengan berkat kita berselawat kepada para anbiya alaihi ala nabiyyina wa alaihimussalam. Sebut macam tu, ada ulama sebut macam tu. Kalau sebut para nabi, contohnya qala Isa ala nabiyyina wa alaihissalam. Sebut itu. Kepada nabi kita dan juga kepada Sayyidina Isa, baginya selawat dan salam daripada Allah. Jadi dibacakan macam tu kerana nanti kita akan diberikan syafaat insya-Allah taala. Faidatun fi fadli salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala thalatha marratin hina yumsi wa hina yusbih. Sesiapa yang membaca 3 kali, waktu pagi dengan waktu subuh, waktu petang dengan waktu pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, hudimat zunubuh. Dihancurkan dosanya. Siapa yang baca selawat ni pagi dengan petang 3 kali, maka akan hancur dosanya. Wa muhiyat qatayahu, dipadamkan kesalahannya. Wa dama sururuhu, berterusan kegembiraannya. Wastujiba du'auhu, diperkenankan doanya. Wa u'tiya amalahu, diberikan keinginan dan cita-citanya. Wa u'ina ala aduwih, dibantunya atas musuhnya. Maksudnya dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu berapa banyak kelebihan kalau dibaca selawat ini pagi 3 kali, petang 3 kali. Jangan tinggal, insya-Allah.
Ini faedah selawat dengan selawat tersebut. Tu orang kalau banyak stres dan sebagainya, eloknya amalkan selawat ni. Baca selawat apa pun, insya-Allah hilang stres. Lazimkan dengan selawat. Orang zaman lah terkena dengan penyakit stres yang luar biasa. Kerja yang tak menentu. Semua perlu kepada kewangan. Tak kita nafikan benda tersebut, cuma sampai kadang tak terkawal menyebabkan jadi stres. Ada yang sampai darah naik sampai ke otak, pecah pembuluh darah, meninggal. Stroke muda lagi, umur dalam berapa 30-an. Jadi kerana apa? Kerana terlampau sangat stres. Sampai naik darah. Jadi hati-hati dan kemudian banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana ini akan dama sururuhu. Bila sebut dama sururuhu ni antara ubat kepada stres. Untuk stres dengan banyak selawat, insya-Allah akan sentiasa gembira. Mailah apa pun gembira ya. Dan kemudian wa ali kullin. Wa ali kullin ay wa ala ali kullin. Wa ala ali kulli wahidin mimman dzukir. Jadi kullin dia tanwin iwad. Tanwin iwad kepada apa? Kepada kalimah tu. Ala kulli wahidin mimman dzukir atau iwad anil jumlah. Wahidin mimman dzukir. Maksud dan juga selawat dan salam ke atas seluruh keluarga yang telah kita sebutkan sebelum ni. Keluarga Nabi kita Muhammad, keluarga para Nabi alaihi wassalatu wassalam, semua sekali. Wal muradu bil al, dimaksudkan dengan al di sini al-aqarib awil atba', keluarganya ataupun pengikutnya. Wa huwal aula. Baik yang aula pada huwa biasanya kembali kepada yang paling hampir, iaitu atba'. Dhamir huwa akan kembali kepada yang paling aqrab, iaitu atba'. Wa huwal aula, iaitu al-atba' aula. Li'annahu la'iqu bimaqam ad-du'a. Karena apa? Karena dia lebih layak untuk maqam ad-du'a. Tu jaga ayat aku tumpah. Karena dia lebih layak untuk maqam ad-du'a, didoakan sekali termasuk kepada pengikut. Dan al diletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khusus kepada beberapa sebab. Ada beberapa benda yang perlu diletakkan pada al, syarat dia. Apa dia? Yang pertama, tak boleh kepada al-muannas. Tak boleh pada muannas. Yang kedua, yang terhormat. Yang ketiga, yang berakal. Ataupun pekerjaan yang dihormati. Itu syaratnya. Tadi tak sebut. Jadi bila sebut dengan zukur, tidak boleh dengan muannas, maka tak boleh sebut Ali Fatimah. Tak boleh. Segi lughah tak boleh Ali Fatimah. Tak boleh sebut Ali Su'ad. Tak boleh. Boleh sebut Ali Ya'qub, Ali Yusuf, Ali Muhammad. Gitu. Yang kedua mesti dengan kedudukan yang mulia dalam masyarakat tersebut. Hatta kalau dia tak baik sekalipun. Contoh Fir'aun, zalim. Tapi boleh sebut dah Ali Fir'aun, boleh. Kerana Fir'aun kedudukan dalam masyarakat. Dia raja. Ali Fir'aun, boleh. Tapi tak boleh letak kepada yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat. Contoh rajanya tukang kasut. Iskafi dipanggil. Tak boleh sebut Ali Iskafi. Tak boleh. Ali Iskafi tak boleh. Kemudian yang ketiga, tak boleh letak kepada binatang. Mesti yang berakal sahaja. Tak boleh sebut Ali Al-Hisan. Ahli keluarga kuda. Ahli Al-Ibil. Ahli Al-Bakar. Tak boleh. Mesti kepada orang yang berakal. Memang tu syarat tu kena ambil berat. Wasairis salihin. Dan juga seluruh para salihin. Selawat dan salam juga ke atas mereka. Wahumul qa'imuna bihuquqillah wa huquqi ibadih. Iaitu mereka yang mendirikan hak-hak Allah dan juga hak hambanya. Ini salihin. Mereka mendoakan para makhluk Allah Ta'ala yang lain dan juga berkhidmat kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh hamba-hambanya. Wa'lam
Anna as-salata 'ala al-anbiya wal malaikati matlubatun istiqlala bi khilafi ghairihim fatutlabu lahum tab'an kama huna wa tukrahu istiqlala wa qila tahrum. Apa ni? Tahwilah, sesungguhnya selawat kepada para anbiya dan malaikat itu matlubatun istiqlala. Apa makna dia, Syarimi? Tak payah tengok. Alif. Jahamuddin. Zahid. Matlubatun istiqlala. Afifi. Ha? Yasinkan macam mana maksudnya? Ada? Tak dengar? Alah, betul? Istiqlalan tu apa dia? Cara berasingan macam mana maksudnya? Apa maksud secara berasingan tu? Macam mana? Contoh lah. Contoh. Bagi contoh sikit. Ni Hafiz. Afiq. Asim. Macam mana? Contoh. Sama macam Fifi sebut dia. Contoh. Contohnya, boleh sebut Allahumma salli ala Sayyidina Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Mikail. Matlubatun istiqlala. Maksud boleh diasingkan selawat tu. Tak perlu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Yusuf. Tak sebenarnya. Asing boleh kerana dia Nabi. Dia Nabi. Lepas tu disebut ni, anna salah ala al-anbiya wal malaikah matlubatun istiqlala. Bikhilafi ghairihim. Beza dengan selain daripada para anbiya dan para malaikat, fatutlabu lahum tab'an kama huna. Tak boleh selawat Allahumma salli ala ali Nazrul. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena dia boleh kalau kata mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tab'an. Ha? Baik, tapi ada satu lagi akan disebut di bawah. Ada satu. Dan makruh istiqlalan. Sebut macam tadi yang saya sebut contoh tadi ni, makruh istiqlalan. Makruh maksudnya kalau kita asingkan yang bukan Nabi dan malaikat dengan selawat yang khusus kepada mereka. Dan ini makruh. Wa qila tahrum, sebagian kata haram. Haram selawat dengan cara macam tu. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Kalau orang tanya pula lepas tu. Habis itu macam mana dengan hadis Nabi yang Nabi sebut Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Tu macam mana pula? Fahuwa min qasaisihi. Yang tu khususiat Nabi SAW. Nabi boleh nak selawat kat siapa pun. Faham? Hatta kalau kat orang tu secara istiqlal, secara bersendirian. Lianna as-salata haqquhu. Karena selawat tu hak Nabi. Falahu an yaqussa biha man sya'a wa mithluhu fi dhalika baqil anbiya alaihimus salatu wassalam. Nah, dan Nabi boleh khususkan kepada siapa yang Nabi kehendaki. Begitu juga dengan para Nabi yang lain. Para Nabi pun boleh khususkan orang lain juga untuk dia selawat. So, Nabi Ibrahim selawat dengan selawat kepada seorang yang tertentu pada zaman Nabi Ibrahim. Boleh, tak masalah. Faham? Boleh. Faham petikan tu, no? Kena jangan langkah satu perbahasan, mereka kena faham. Baru boleh. Nanti kau nak baca dekat orang lain balik ke? Kita dah jelas masalah tersebut. Boleh. Dia dah tahu jawapan macam mana dengan hadis Allahumma salli ala ali Abi Aufa.
Nabi pernah baca selawat kepada Ali Abi Aufa. Tamam? Baik. Riwayatu hadisi man hafidha ala ummati 40 hadisa. Ini baru masuk riwayat hadis siapa yang menghafal bagi ke atas umatku 40 hadis. Ini kalau kita dapat amalkan yang ni, masya-Allah tabarakallah. Itu yang saya sebut pagi tadi, ada kitab Syekh Hussein Haddar kalau tak silap, ada karang 360 hadis. Ya. Yang diambil daripada Jami' Us-Saghir, Al-Imam Suyuti, disusun mengikut abjadiyah. Susun ikut abjad. Hadis yang mula huruf alif dimulakan alif, huruf ba, ta sampai ya. 360 hadis. Maksud siapa yang hafal hadis ni setiap hari satu hadis, setahun habis 360 hadis. Dan tu disuruh untuk bagi kepada kanak-kanak hafal. Nah, hadis dia pendek-pendek. Innamal a'malu binniyat. Apa itu? Pendek tu dulu. Ustaz tak ingat nama dia. Ada kitab tu ada kat Ustaz, tapi cari tak jumpa. Nak tunjuk tak jumpa. Kitab tu ada kat Ustaz. Ya. Tapi kalau siapa hafal Jami' Us-Saghir, Jami' Us-Saghir ada 10,000 hadis. Kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, kata Syekh Muhammad Sultan, guru saya yang wafat dah rahimahullah, sahabat baik kepada Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ustaz tak tahu kata dia hafal hadis banyak. Syekh Ahmad yang bagi tahu Ustaz dia hafal hadis. Dia hafal Jami' Us-Saghir. Dan kata Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, siapa yang hafal Jami' Us-Saghir sara muhaddisan. Dia kata jadi muhaddis. Apa Jami' Us-Saghir? Nah, ada 10,000 hadis dalam tu. Dan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari waktu dalam penjara, dia pernah masuk penjara sekejap. Dia tulis kitab Kanzus Samin. Dan dalam tu ada 4,000 hadis lebih yang dia tulis balik daripada ingatan dia. Dan kemudian bila keluar daripada penjara, dicek semula salah 2 ya. Salah titik ya. Tashif. Nah, kita baca tadi. Laku tashif sikit je. Titik je salah. Titik ni piduk kat depan, ni piduk kat belakang. Yang tu je silap. Alih semua betul. Itu dia tulis dengan ingatan dia. Kerana dia hafal Jami' Us-Saghir. Nah, yang sekarang oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kata Syekh Ahmad kepada saya, guru kamu tu Syekh Muhammad Sultan yang dah wafat. Syekh Muhammad Sultan meninggal waktu tidur. Dia ni orang yang kasratul ru'a. Banyak mimpi jumpa Nabi. Tiap-tiap minggu mimpi jumpa Rasulullah. Tiap-tiap minggu. Ya, sakam dia. Tiap-tiap minggu mimpi. Kita boleh setahun sekali pun tak ada dah riak. Itu tak mimpi. Bukan setahun sekali. Sekali pun jadi dah alhamdulillah. Dia tiap-tiap minggu mimpi. Dan dia dah wafat dah. Meninggal muda. Dia meninggal muda. Umur tak sampai, rasanya 40-an. 40 baru. Dia meninggal. Dan dia muhaddis. Dia kerja di Darul Ifta bawah Syekh Ahmad Mamduh. Dia kerja di bawah Syekh Ahmad. Amma ba'du. Saya mengaji dengan dia Muwatta' dan juga kitab Tadribur Rawi. Tadribur Rawi syarah kepada Taqribun Nawawi dalam ilmu mustalah. Dekat rumah Syekh Ali Jumaah duduk dulu. Waktu Syekh sebelum kahwin. Syekh Ali Jumaah duduk dekat rumah kecil. Belakang Azhar, Syekh beli rumah tu. Lepas Syekh dah ni, Syekh beli rumah tu. Kemudian rumah tu dibuat sewa. Bukan, dia wakaf untuk pelajar duduk. Syekh Usamah pernah duduk di situ. Waktu mengaji. Kemudian dibuat tempat pengajian. Kecil je rumah dia. Mana tahu sekarang siapa duduk, tak tahu Allah. Amma ba'du. Faqad rawayna an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda'i wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Dan ini diriwayatkan faqad rawayna an Ali, maksudnya kata Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abi Darda, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, daripada banyak jalan dan riwayat yang pelbagai.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Siapa yang menghafal ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat nanti dalam kelompok fuqaha dan ulama. Itu dia. Jadi dia jadi masuk dalam kelompok fuqaha ulama. Dia jadi ulama tak tentu, tapi dia masuk dalam kelompok tu. Mana ni ulama fuqaha semua kumpul, dia piduk celah-celah tu. Jadilah. Kerana dia hafal 40 hadis. Jadi orang pun panggil dia sekali fuqaha ulama juga. Dia macam ada istimak ulama, kemudian dia piduk celah-celah tu. Orang ambil gambar. 300 tahun lagi orang pun jumpa balik gambar tu. Masya Allah, rupanya dia ni pun ulama. Rupanya dia pergi bawa Tok Syekh dia ya. Dia pergi tumpang ya Tok Guru dia. Ataupun dia pemandu saja waktu tu pergi. Tapi dah dapat sekali dengan nentek. Sebagai peserta. Terus orang kata dia pun ulama waktu tu. Kenapa? Kerana dia duduk fi zumratihim. Duduk di kalangan mereka. Itu pun jadilah. Wa fi riwayatin, riwayat yang kedua apa dia? Ba'athahu Allah Ta'ala faqihan alima. Allah bangkitkan dia menjadi faqih dan alim. Bukan zumrah lagi. Dia memang faqih dan dia alim. Wa fi riwayati Abi Darda, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Dan dalam riwayat Imam Abi Darda, aku pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat dan juga syahid ataupun penyaksi kepada kebolehannya, kemuliaannya. Siapa dia yang jadi? Rasulullah. Rasulullah yang akan menyaksikan kemampuannya. Rasulullah yang akan menyaksikan bahawa dia ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi ini sambung balik ni. Di belakang tu, ba'athahu Allah, wa kuntu lahu yawmal qiyamah, tu semua. Maksudnya sambungan daripada man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha. Ba'athahu Allah Ta'ala fi zumratil fuqaha wal ulama. Ba'athahu Allah Ta'ala faqihan alima. Wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Tu semua. Tak maksud dia kalau kata ikhtilaf riwayat. Walaupun riwayat ni ada sebagian kata dhaif dan sebagainya. Tapi pada sudut untuk manaqib, apa yang kita dapatkan? Tak mustahil semua tadi dia dapat. Dia duduk di kalangan fuqaha, dia pun faqih. Dan dia dapat syafaat pula pada di sisi Nabi. Nabi pula menyaksikan tentang kemampuannya dan ahli syurganya dia. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud pula apa dia? Qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah daripada mana pintu syurga yang kamu inginkan. Wa fi riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Dicatat dia dalam kelompoknya ulama dan dikumpulkan dia bersama dengan kelompok syuhada. Itu dia. Wattafaqal hufadhu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquh. Dan ittifaq para hufaz mengatakan bahawa hadis ini dhaif walaupun banyak jalannya. Walaupun banyak jalannya. Boleh? Amma ba'du. Baca syarahnya. Amma ba'du hadhihi kalimatun tuzkaru lilintiqal min naw'in min al-kalami ila naw'in akhar minhu. Ya. Jadi amma ba'du disebut untuk apa? Kalimah ini disebut untuk berpindah daripada naw' min al-kalam ila naw' akhar. Daripada jenis kalam kepada kalam yang baru. Itu maksud amma ba'du. Wa yustahabbu al-ityanu biha fi awalil kutubi wal qutab. Disunatkan kita mendatangkan dengan amma ba'du ini. Amma ba'du maksudnya biha bi kalimah. Bihadhil kalimah maknanya. Jadi disunatkan kita mendatangkan dengan kalimah ini pada awal kitab dan juga awal khutbah kita. Kenapa? Iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini liajli iqtida'a bihi. Untuk kerana iqtida' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maf'ul liajli. Asluhu asalnya daripada mana? Bagaimana amma ba'du ni? Siapa yang mula? Asal bukan dia. Asal amma ba'du ni dari segi bahasa mahma yakun min syai'in ba'du.
Fahudhifat mahma wa yakun wa uqimat amma muqamahuma wa uqimat amma muqamahuma ay ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wa ma ma'ahuma. Itu maksudnya. Yang kita syarah pagi tadi. Petang tadi. Amma ba'du. Nama? Jadi maksud dia asalnya mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi setelah mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi apa maksud dia sebenarnya? Ai ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wa ma ma'ahuma. Itu maksudnya. Setelah mana didahulukan dengan basmalah, hamdalah dan yang seumpama dengannya, yang duduk bersama dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqat rawaina. Kemudian baru masuk faqat rawaina. Maka dihazafkan amma ba'du, asalnya mahma yakun min syai'in ba'du. Itu asal dia. Dihazafkan mahma, dihazafkan yakun, dan kemudian diambil tempatnya dengan amma. Mahma yakun min syai'in ba'du. Asalnya. Dibuang mahma, dibuang yakun min syai'in, digantikan dengan amma. Jadi amma ba'du. Boleh? Dan ba'du tadi kita dah baca, ada ba'du apa? Ba'du kan tadi dengan bina. Mabni ala dham, kemudian dihazafkan mudhaf ilaih, diniatkan maknanya, diniatkan lafaznya tadi. Maka ini dah maksud dia, ba'dama taqaddama minal basmalah wal hamdalah wa ma ma'ahuma. Faqad rawaina ay fa aqulu laka qad rawaina. Maka aku katakan kepada kalian, sesungguhnya telah kami riwayatkan, ay naqalna. Rawaina bermakna naqalna, telah kami naqalkan. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Muaz bin Jabal wa Abi Darda. Siapa Abi Darda? Uwaimir ibni Zaidin. Itu nama Sayyidina Abi Darda. Jadi yang mana terkenal, Syekh dah tak, Imam Jordani dia tak syarahkan lagi. Dia syarah nama yang mungkin kita tak perasan nama dia. Lebih kita kenal dengan Abi Darda. Tapi nama Uwaimir kita tak perasan. Maka dia sebut Uwaimir bin Zaid. Sebab dia letakkan nama dia dengan kunyah. Abu. Maka dia ada nama dia. Nama dia Uwaimir. Wa Abdillah. Ibni Umar. Siapa dia Ibni Umar? Abdillah. Ibni Umar. Wa Abdillah ibni Abbas. Wa Anas ibni Malik wa Abi Hurairah. Siapa dia Abi Hurairah? Abdurrahman ibni Saqrin. Itu nama dia. Nama Sayyidina Abi Hurairah ada 40 pandangan. Kata kenapa jadi 40 pandangan? Adalah khilaf buat macam mana. Tapi tanya kat dia. Ada seorang tok guru. Saya duduk dengan dia makan. Dia pun main ceramah. Saya ceramah di Pida Bapak tu. Dekat tu lah, dekat Jitra tu. Kampung dia tu nama Pida. Pida 1, Pida 2, jenis Pida ni. Masjid di tengah bedak. Tapi depan orang kaya-kaya. Kalau kita pi tu ada sajalah. Saya biasanya pi dekat-dekat nak balik masjid. Balik tu dapatlah 2,000. Dia pun bagi zakat. Zakat padi. Bagus. Dia pun panggil hujung-hujung. Kakak nak bagi, balik tu dapatlah. Balik tu dapat 2,000. Kadang 3,000 pun pernah. Orang kampung. Zakat padi. Habis-habis ceramah ada tok guru ada tu 3 orang tok guru mai. Ada pondok dekat dengan kok belah-belah tu lah, kok belah Jitra. Apa pun pentai makan, tengah duduk makan ni, tengok ada seorang ustaz tu duduk depan. Lepas tu pakat duduk sembang tu, ustaz tu kata duduk mesek kat dia kata. Pada satu meja ni, meja besar lah. Ustaz tu duduk mesek kat dia duduk kata lah. Yang tok guru dekat sebelah saya ni. Dia kata apa ni, pakat duk tembang mesek dia tahun bila. Saya tanya mesek dia tahun bila. Dia kata tu tak tahu tahun bila tu. Saya tanya, ustaz ni, entah mesek dulu, tanya ke kawan tu. Entah lu mesek lah. Dia kata, tak. Saya Jordan. Dia kata, Jordan. Dia kata, selesai. Tak ada khilaf dah, dia kata. Tanya mesek lah. Lah kali duduk Jordan rupanya. Itu dia kata,
Tok Guru tu kata kat saya, "Kih tu kau no. Saya nak Abi Hurairah sampai khilaf nama 40 orang dia. Kih tak pergi tanya kat dia." Duk panggil Abu Hurairah. Lagi pakai duk bincang pada jauh. Dia nama apa? Lah, saja itu. Buat lawak ya. Mungkin ada riwayat banyak nama orang. Yang dengar orang ni sebut macam tu, mungkin lah sama. Dengar lah kali 40 pandangan. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ay hafizahum min saqatihi. Tengok. Sayyidina Abi Sa'id Khudri tak disebut siapa dia nama dia. Kenapa? Kerana dia makruf dengan tu. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Apa makna radhiyallahu taala anhum? Ay hafizahum min saqatihi. Itu maksud radhiyallahu anhum. Maknanya dijaga mereka itu daripada kemurkaan Allah. Dan Allah redha dengan mereka. Mana Allah redha pada dia? Allah tidak murka dengan mereka. Terjaga mereka daripada kemurkaan Allah. Faham? Lepas tu para awliya ni di kalangan para sahabat Nabi hum daiman fi hifzillah. Semua dalam jagaan Allah. Walaupun mereka melakukan kesilapan. Hatta kalau mereka berzina sekalipun, mereka fi hifzillah, dalam jagaan Allah. Karena mereka bukan maksum, tapi mereka mahfuz. Mereka tak maksum tapi mahfuz. Mahfuz maksudnya dijaga oleh Allah. Dijaga daripada saqatillah. Maksudnya mereka cepat taubat kepada Allah dan akan kembali balik kepada Allah dan diampunkan. Atau awliya, mereka tidak maksum, tapi mahfuz. Para anbiya, maksum. Maksum maksudnya tak terlintas dosa langsung. Para awliya, mahfuz maksudnya mungkin melakukan dosa, tetapi cepat mereka kembali kepada Allah. Mahfuz maksudnya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Risalah Qushairiyah. Min turuqin kathirat. Min turuqin kathirat. Kan kita dah baca, kalau kata ada jar wa majrur, maka maksudnya ada ta'alluq. Muta'alliqun bi rawaina. Maksudnya rawaina min turuqin kathirat. Telah kami riwayatkan daripada jalan yang banyak. Biriwayatin mutanawwi'atin ay mukhtalifatin. Biriwayatin mutanawwi'atin ay mukhtalifatil alfazi. Dengan riwayat yang pelbagai, maksudnya dengan lafaz yang pelbagai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafiza ala ummati ay naqala laha wa ballaghaha. Maksud hafiza, menakalkan kepada umat dan menyampaikan kepada mereka. Jadi makna sini bukan hanya hifzun sudur, hifzus sadri faqat. Hatta termasuk yang tu sekali. Maksudnya mereka menyampaikan kepada umat. Dibacakan kepada umat. Contohlah. Kalau dengan hifz, dengan ta'rifan Syekh Imam Jurdani, yang mana naqala laha. Yani naqala li ummah. Wa ballaghaha, yani wa ballagha li ummah. Ballaghaha, yani ballagha al-ahadith lil ummah. 40 hadisan min amri diniha. 40 hadis daripada urusan agama. Ai mimma yata'allaqu bi amri diniha usulan wa furu'a. Ini apa yang berkait dengan urusan agama, sama ada yang usul ataupun furu'. Ba'athahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati fi zumrati ay jama'atil fuqaha. Jadi mereka akan dibangkitkan, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam jamaah fuqaha. Siapa fuqaha? Ay alladzina ya'rifuna al-masaila al-fiqhiyata, yang mengetahui masail fiqhiyah. Wal ulama ay al-muttasifina bil ilmi fiqhan kana aw ghairih. Tamam? Dan juga ulama, yaitu yang bersifat dengan ilmu yang sama ada fiqh ataupun ilmu lain-lain. Kal hadisi wat tafsir fa huwa a'ammu mimma qablahu. Maka dia lebih umum daripada fuqaha. Kalau fuqaha dalam masalah berkaitan dengan fiqh. Kalau ulama lebih umum, mungkin dia ulama tafsir. Mungkin dia ulama hadis. Mungkin dia alim dalam bidang tasawuf. Tamam? Maka dipanggil ulama. Maka kita katakan kullu fuqaha ulama walaysa kullu ulama fuqaha. Setiap ulama
setiap fuqaha adalah ulama. Tapi bukan semua ulama adalah fuqaha. Kenapa? Karena ada ulama yang dia bukan dalam bahagian fiqh, dia bahagian lain. Jadi makna di sini apa dia? Dah ada pembahagian di kalangan ulama dulu zaman. Dan zaman dulu dah ada pembahagian tersebut. Ada ulama ini faqih dalam bahagian fiqh. Ada orang yang power dalam bahagian tafsir. Ada orang yang memang pakar dalam bahagian hadis dan sebagainya. Maksud pembahagian dalam kepakaran tu dah ada sejak pada dulu lagi. Ya memang. Tak ada tabaqat al-Syafi'iyah, tabaqat nahwiyin. Ini pakar dalam nahwu. Dan tabaqat dalam ilmu aqidah dan sebagainya. Tabaqat sufiyah. Ini para ulama sufi. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan 'alima. Dan riwayat yang lain disebut kata Allah Ta'ala akan membangkitkan mereka sebagai faqih alim. Nah, ba'athahu Allah faqihan 'alima. Faqihan Arab dia apa? Alif. Arab apa? Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul ada banyak. Maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Bukan maf'ul ya. Maf'ul. Ini maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Sungguh. Dia maf'ul. Boleh sebut maf'ul. Kerana dia maf'ul mutlaq. Itu maf'ul mutlaq ni maf'ul. Tapi dia mutlaq. Maksudnya mutlaq daripada bihi, mutlaq daripada fihi, mutlaq daripada ma'ah. Faham? Mutlaq daripada li ajli. Lepas tu kalau maf'ul bihi, dia ada maf'ulun bihi, maf'ulun ma'ah, maf'ulun fihi, maf'ulun li ajlihi. Tapi maf'ul mutlaq, kenapa dipanggil maf'ul mutlaq? Karena maf'ul tadi mutlaq daripada bihi, ma'ahu, li ajlihi, fihi. Dipanggil maf'ul. Boleh? Qala ba'du, tak masuk lagi itu dalam pengajian, tak masuk lagi. Dia baru sampai inna wa akhawatuha. Qala ba'duhum istaftaitu Abul Hasan Ilkiya At-Tabari. Istaftaitu Abul Hasani Ilkiya At-Tabari fi man awsa bi thuluthi malihi lil ulama'i wal fuqaha aw waqafa waqfan 'alayhim hal yadkhulu fihim katabat al-hadith. Di sini ditanya kepada Al-Imam Abul Hasan Ilkiya At-Tabari. Jadi Abul Hasan Ilkiya At-Tabari ditanya kepada dia, orang yang berwasiat dengan sepertiga hartanya kepada ulama dan fuqaha. Kemudian dia wakafkan harta kepada mereka. Adakah termasuk dalam kelompok fuqaha dengan ulama ni katabatul hadis? Penulis hadis termasuk tak? Fakataba na'am. Dia bertanya soalan kepada dia dengan tulisan. Dia balas balik kata na'am termasuk. Kenapa? Kaifa la tadkhul wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati faqihan 'alima. Maka Imam Ilkiya At-Tabari menjawab dengan jawapan ini. Dia guna hadis ni. Dan bagaimana tak masuk, dia kata. Sedangkan Nabi sebut siapa yang menghafal di kalangan umatku. Hafal tadi maksud dia apa dia? Bukan hanya hafal saja. Kata betul hadis. Maksud dia hanya menulis hadis 40. Maka dia termasuk di kalangan orang yang nanti di akhirat Allah bangkitkan dia bersama faqih alim. Maksudnya kalau kita wasiat kepada alim. Saya wasiatkan dusun ini. Saya wakafkan dusun ini kepada faqih. Dan dia ni duk tulis hadis. Duk mengaji hadis. Kemudian masuk tak dia dalam apa ni wasiat tu? Masuk tak dalam wakaf tu? Masuk sekali. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis tu. Itu jawapan Al-Imam Ilkiya At-Tabari. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an. Riwayat Abi Darda, aku kata Nabi bagi dirinya, jadi bagi orang yang menulis hadis tadi ni ataupun yang menghafal 40 hadis tadi ataupun yang menakalkan 40 hadis tersebut pada hari kiamat nanti menjadi syafi'an, ai sa'ilan min Allah an yatajawaza an dhunubihi,
aku yang akan minta kepada Allah untuk dilepaskan dia daripada dosanya. Yatajawaz. Yatajawaz maksudnya apa? Mungkin dosa dia masih ada, tapi Allah Ta'ala abaikan. Masukkan dia dalam syurga. Karena apa? Karena kemuliaan baginda Rasul. Karena dia menghafal hadis Nabi SAW. Wa syahidan. Ya, maksud syahid apa dia? Ai syahidan lahu. Syahid atau wazan fa'il bermakna fa'il. Syahid wazan dia fa'il bermakna fa'il. Kerana syahid boleh tak dua. Sama ada syahid dengan makna fa'il, boleh tak dengan makna maf'ul. Syahid boleh tak dengan makna syahid, boleh tak makna masyhud. Sama? Di sini makna dia pada syahid. Maksudnya fa'il. Maksud Nabi yang akan bersaksi. Lahu kepada diri itu, orang yang hafal tadi, bistihqaqihi rif'ata darajatih. Dengan haknya untuk dia mendapatkan ketinggian kedudukan, wa'uluwa martabatih. Dan ketinggian kedudukannya di sisi Allah. Nabi akan bersaksi dengan kedudukan tadi. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud, qila lahu, sikit lagi, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah kamu daripada pintu manapun kamu nak masuk daripada syurga. Maknanya pada dia ahli syurga. Bi fathil musannatil fawqiyah ay fatuftahu lahu abwabuha ats-tsamaniyatu. Dibukakan pintu syurga yang 8 kepadanya. Wa kullu bawabin yad'uhu ila ad-dukhuli min al-bab. Dan setiap penjaga pintu, bawab ni bukan bawab depan pintu di Mesir tu. Ini bawab maksudnya penjaga pintu yang menjaga pintu syurga tersebut akan menjemputnya masuk. Minal babil ladzi huwa muwakkalun bih. Yang mana pintu tu dijaga oleh penjaga pintu tersebut akan jemput dia masuk. Masuklah sini, masuklah sini. Semua duk minta dia masuk. Dia boleh pilih nak masuk pintu mana. Itu dia. Faham tak? Ada 8 pintu yang kita doa selepas solat dan selepas wuduk. Dengan doa selepas wuduk tu, yang kata Nabi SAW, siapa yang baca dengan doa tersebut, dia bukakan 8 pintu syurga kepada dia. Jadi termasuk orang yang baca doa tu pun akan dibuka pintu 8 juga. Naknya boleh buat tulisan balik. Siapa yang dibukakan 8 pintu kepada dia. Teranya ni. Yang kedua orang yang baca doa ketika lepas ambil wuduk. Al-Masyayikh ada sekarang kitab macam tu. Dia dulu Syekh Usamah dia kata ini panggil taulidul ulum ataupun khidmat mereka kepada ilmu. Bila Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Ulama bincang, 7 tadi ini, bilangan tersebut, adakah mafhum dengan maksud tidak ada lagi bilangan tambahan? Ataupun dengan kaedah al-adad la mafhumalah. Dengan kaedah al-adad la mafhumalah. Maksudnya bilangan tidak ada mafhum baginya. Ini mafhum mukhalafah ataupun muwafaqah. Maksudnya, kalau kata dengan maksud tu, tak boleh lebih pada tu. 7 tu saja. Kan macam mana? Al-Imam Ibn Hajar, Sardul Hadis. Dia gabungkan, digabung banyak dan riwayat yang pelbagai, sampai kepada peringkat 90 kelompok yang akan berada di bawah naungan. Bukan 7 saja. 90. Faham tak? Itu daripada apa tu? Daripada juhud para ulama bila baca satu hadis, 7 saja kah? Ataupun Nabi sebut tadi ikhtisar pada waktu tu. Nabi sebutkan, Nabi kan utitu jawami al-kalim. Nabi diberikan dengan jawami' kalim. Kalau Nabi sebut semua tak jawami' kalim, akan berada di bawah naungan Allah 90 golongan. Dia sebut satu-satu. Bila orang mengantuk. Dan mustahil kalam Nabi tak akan mengantuk orang. Cuma orang panggil laisa min sya'nil baligh. Bukan orang yang baligh ketika dia berucap dia akan bagi tahu semua benda dalam tu. Dia akan bagi yang perlu pada waktu tu. Kemudian pada waktu lain pula bagi pula yang lain. Ada bagi lagi. Orang-orang yang akan berada di bawah naungan Allah dan sebagainya. Jadi banyak kan? Dan kemudian wa fi riwayat Ibn Mas'ud, dia baca dah tadi. Wa kullu bawabin yad'uhu ila ad-dukhuli min al-bab alladhi huwa muwakkalun bih ta'ziman lahu wa ikraman. Dan kenapa dibuat macam tu? Kerana ta'zim kepada dia dan juga kerana memuliakan dia. Wala yadkhulu illa min al-bab alladhi sabaqa fi ilmihi ta'ala annahu yadkhulu minhu bi an yuzayyinahu lah wa yuzahhidahu fil baqi. Jadi dia akan masuk di mana pintu?
Dia akan masuk satu je lah. Tak boleh lah dia pecah badan jadi 8. Ini bukan Naruto. Nah, dia akan masuk satu pintu saja. Daripada pintu tu saja dia akan masuk. Dan kemudian pintu mana dia akan masuk? Di pintu yang diketahui oleh Allah. Bahawa dia akan masuk melalui pintu tersebut. Yang pintu tersebut akan dihiaskan oleh Allah melebihi pintu yang lain. Maka pintu tu dia akan masuk nanti. Faham? Allah Ta'ala mengetahui dah perkara tersebut, pintu mana dia masuk. Walaupun dia dijemput mana-mana pintu, Allah mengetahui dah di mana pintu dia akan masuk. Yang tak tahu siapa dia, bawa tu. Penjaga pintu tu yang tak tahu. Agak-agak masuk kat dia lah. Dan kemuliaan besar kalau masuk melalui dia. Kerana dia akan melayan tetamu Allah. Wa fi riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kutiba fi zumratil ulama. Dicatat dia di dalam zumrah, ay dumma ilaihim. Jadi digabungkan dia bersama dengan ulama. Wa faidatu zalik. Nampak? Apa faedah dia? An yakuna lahu ajrun min naw'i ujurihim. Dia akan dapat pahala seperti mana pahalanya para ulama. Kan sikit ni. Wa husyira fi zumrati syuhada. Dan dia akan dikumpulkan bersama dengan kelompoknya syuhada. Fayu'ta misla manazilihim. Diberikan kepadanya dengan seperti kedudukannya para syuhada. Bal qila, bahkan dikatakan innahu ya'khudhu thawaban aktsara minhu. Bahkan dikatakan dia mengambil pahala kebanyakan daripada para syuhada. Pahala dia sama macam orang dia tak pergi perang, tapi dia mendapatkan pahala tersebut. Tamam? Orang celak Imam Nawawi pernah sekali. Kerana Imam Nawawi tidak pergi perang seperti mana Ibn Taymiyah pergi perang waktu ketika dengan Tatar. Dan Imam Nawawi menyebutkan diri dia dengan ilmu. Pada waktu tersebut. Ada perang waktu tu. Imam Nawawi memilih untuk terus belajar. Dan berjumpa dengan para ulama. Mengumpulkan hadis. Bincang tentang hadis. Dan kemudian mempelajari semua bidang ilmu. Dan akhirnya setelah peperangan tersebut, orang nampak ketika Imam Nawawi menjadi Imam Nawawi, hasilnya diberikan kepada umat. Bagi masing-masing. Zaman sekarang tak perlu semua kita nak kena duduk di medan perjuangan. Dengan makna itu je perjuangan. Ini pun perjuangan juga. Perjuangan besar ni. Ilmu. Idfin wujudaka fi ardil qumur. Faman nabata bima lam yudfan la yatimu natajuh. Duduk dalam tempat yang kumul. Mengaji sungguh-sungguh. Hafal matan. Hafal Al-Quran. Baca hadis Nabi SAW. Duduk dengan guru. Ambil adab dan juga tata susilanya. Kemudian keluar nanti khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa sini sebut mengaji je banyak-banyak bila nak berjuang. Ni berjuang melawan nafsu. Nafsu syuhrah. Nak terkenal, nak seronok orang puji, nak kata orang ni, nak kata dia alim, nak kata apa semua kali. Padahal duduk mengaji lagi. Macam mana? Patutnya waktu ni yang perjuangan ni, perjuangan melawan nafsu. Ni tak. Dia duduk di depan, patut kena mengaji lagi, tapi duduk di depan dah. Rosak habis semua umat nanti. Lingkup umat dengan pimpinan dia. Lingkup umat dengan apa yang dia bawa. Moga Allah lindung kita daripada sifat tersebut. Sabar, insya-Allah Ta'ala akan bagi masa dia. Kita dah mengaji lama-lama lah kali, umat nak kiamat dah ni. Balik-balik kiamat. Macam mana? Dia takut kiamat. Kiamat buat macam mana? Dan kita dah berjalan dengan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Moga-moga nanti akan masuk fi zumratil ulama. Alhamdulillah, khair. Fi zumratil syuhada. Alhamdulillah. Kira takut kau turun kapal terbang, langkah-langkah mati, tak ada nak berjuang. Alhamdulillah, kawan-kawan saya dah mengaji. Mengaji lama, turun-turun kapal terbang, mati. Tak ada nak mengajak, tak ada nak buka kelas, tak ada nak bahas hadis, tak ada nak semua. Tak ada nak buka kitab-kitab nahu ni, dekat umat balik nak syarah. Tak ada masalah. Dapat pahala dah dengan niat dia. InsyaAllah. Fi zumratil ulama. Fi zumratil fuqaha. Masalah apa? Nahnu nata'abbadana Allah bil ilm. Kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kita akan khidmat dengan ilmu sampai bila-bila. Itu. Waqad warada. Ni baca hadis tak betul. Akhrijuhu ad-Dailami. Itu kerja nak bersyarah. Kecek sekecek-keceknya. Kata apa ni Ustaz Muhaizat. Semua benda nak bercakap.
Tak ada nak tahan langsung sikit. Tahan sikit kan daripada bercakap tu. Semua benda nak bercakap. Cakap kita reti cukup. Lagi baiknya senyap lagi elok. Senyap lagi. Bateri tak ada hari tu. Wirid, zikir, pergi mengaji. Tu. Tak mengaji tak ada. Tak ada mengaji. Mengaji dia ceramah. Ceramah itulah mengaji. Oh, kok mana? Ni yang patut mengaji ni. Ilmu alat nak kena mengaji, ilmu fardu ain nak kena mengaji. Itu pun tak selesai lagi. Ha? Baik. Faqad warada. Telah warid dalam hadis apa dia? Annahu yuzanu midadal ulama. Nak minta maaf. Annahu yuzanu midadul ulama. Ay al-hibru alladhi yuktabuna bih. Atau yaktubuna bih. Tamam. Al-hibru alladhi yaktubuna bih. Fayurajjih atau ala dami syuhada. Maksudnya nanti dalam riwayat disebut kata annahu yuzanu midadul ulama. Ditimbang midadul ulama. Midadun nak i'rab apa? Yuzanu midadul ulama. Madama, tak ada madama sini. Yang ni bukan apa ni. Kana wa akhwatuha ni. Ini tak. Midadu. Naibul fa'il. Yuzanu midadul ulama ay al-hibru. Hibru apa dia? Apa pula hibru? Ada? Badal. Badal kepada apa? Pada jawab badal ya? Badal kepada apa tak tahu. Badal kepada apa? Boleh jawab pun tahu dah. Tak apa. Alhamdulillah sebab lepas ai badal. Itu benar. Alhamdulillah akhir dah. Badal kepada apa? Oh, saya belum belajar lagi. Masya Allah. Badal kepada apa, Zahid? Badal kepada midar. Bukan kita jawab tadi mubtada' ni. Kaidah lain. Kaidah lain. Al-hibru badal kepada midad. Alladhi yaktubuna bih. Yang mana dia tulis dengan tulisannya. Maksudnya pen yang dia tulis. Dakwat yang dia tulis tadi. Yang tu adalah apa ni, hibr ataupun dakwatnya ulama. Fayurajjihu ala dami syuhada. Ketika ditimbang dakwatnya ulama, maka dakwat mereka melebihi darahnya syuhada. Melebihi darah syuhada. Maksudnya memenangi darah syuhada pada segi timbangan. Ni darah para syuhada dalam satu timbangan. Maksudnya mahal lah ni. Benda tak ditimbang kalau kita tak ada nilai. Maksud bila dia yuzan, maksudnya ada nilai. Ada orang timbang beras biji. Tak ada kerja. Beras biji timbang. Tak apa ambil tanah pergi timbang. Ada? Ambil tanah saja, ambil tanah timbang. Tanah. Orang timbang gula. Timbang kopi. Timbang mah. Timbang perak. Kenapa ditimbang? Kerana ada harga. Kerana ada benda. Ya tak? Lepas tu bila disebut ni ditimbang darahnya ulama, darahnya syuhada dengan dakwatnya ulama waktu menulis. Maksudnya kitab mereka disusun. Kitab-kitab alim tadi akan disusun di atas timbangan. Diletak sebelah darah syuhada, maka akan menang timbangan midadul ulama. Tulisan ulama tu dia akan menangi apa ni, darahnya para syuhada. Kenapa? Kerana af'al muta'addi lebih afdal daripada af'al yang lazim. Kerana ulama bila dia tulis untuk umat akan datang. Kalau syuhada dia meninggal untuk diri dia. Tak, bukan maksud saya ni bukan dia meninggal kerana diri dia, tidak. Tapi dia meninggal dia waktu tu meninggal. Ya, dia berjuang untuk umat. Tapi yang meninggal pada ketika tersebut dia pada waktu tu, dan dia akan dapatkan kelebihan tersebut. Tapi alim tulisannya akan bersambung kepada umat yang akan datang. Ketika umat tadi baca akan dapat manfaat apa yang dia karang. Faham? Sikit lagi, wa warada anna awwala man yashfa' tamam. Anna awwala man yashfa'ul mursalun, minta maaf, anna awwala man, naam, anna awwala man yashfa' al mursaluna, thumma an-nabiyyuna, thumma al-ulama'u, thumma asy-syuhada'u. Nampak? Jadi awal yang dapatkan syafaat siapa dia? Al-mursalun.
Al-mursalun i'rab apa? I'rab apa? Fa'il. Baca bagi elok sikit. Alif. Hafif. I'rab apa Hafif? شفع يشفع أول من يشفع أول من يشفع يشفع لا أول أن أول من يشفع يشفع bukan يشفع أن أول من يشفع أن أول من يشفع المرسلون المرسلون إعرابه ها فاعل إعرابه عاصم أن أول من يشفع Tunggu. Tak betul hampa ni. Ada anna awal tu. Anna dia ada yang pertama awwala. Awwala jadi apa? Isim inna. Mana khabar dia? Awwala man yushaffa. Ha? Ha? أول أن أول لا من أول الذي يشفع من tadi adalah موصول أن أول الذي يشفع المرسلون ثم النبيون مرسلون jadi خبر أن خبر أن ده ها أن أول من يشفع لا أول من يشفع itu satu jumlah أن أول من يشفع المرسلون ثم النبيون ثم العلماء ثم الشهداء nah jadi khabar anna tamam. Jadi yang pertama diberikan syafaat siapa dia? Al-mursalun. Tamam? Kalau kita buang anna tadi. Sebab dia asal anna ni ada adawat ataupun nawasikh kepada mubtada' dengan khabar. Baik, cuba baca. Awwalu man yushaffa' al-mursaluna. Betul? Ha? Jadi khabar mubtada' kan? Kemudian al-mursalun jadi apa? Khabar. Betul khabar. Ha? Betul khabar. Dia khabar. Ha? Dia fa'al. Kemudian dia ada naibul fa'il dia, huwa. Huwa. Yushaffa' fi'lun mudhari' awal. Tapi ini dah ada anna. Awwala jadi khabar. Jadi isim anna. Al-mursalun jadi khabar anna. Baik, wa jumi'a baina hadhihi riwayat bi anna hufadhal arba'ina mukhtalifu al-maratibi. Jadi dia faham daripada hadis ni kalau kita gabung, hufadhul arba'in, penghafal arba'in ni ada banyak martabat dia. Ada yang jadi zumratil fuqaha ulama, ada yang faqih aliman, ada yang diberi syafaat, ada yang boleh masuk mana-mana pintu syurga. Maknanya apa dia? Mereka banyak martabatnya masing-masing.
dan mungkin ada yang berkumpul pada semua sekali. Nah, wattafaqal hufazu ay a'immatul hadis ala annahu ay hadzal hadis ala annahu ay hadzal haditha al-madhkura fil matni. Nah, dia badal kepada hu. Hadisun dha'ifun wa in kasurat turuquh. Ittifaq para hufaz mengatakan bahawa hadis ini dhaif walau banyak jalannya. Waqad awdaha dha'fiha Ibnul Jauzi. Minta maaf. Waqad awdaha dha'faha Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Nah, dha'faha jadi maf'ul muqaddam. Dia telah menjelaskan tentang kedhaifannya oleh siapa? Al-Imam Ibnul Jauzi dan selainnya tentang masalah tersebut. Baik, hadis dhaif apa dia? Wal hadisud dhaif huwa ma fuqida fihi syartun min syurutil qabul. Tergugur padanya syarat-syarat qabul. Apa dia? Ada 6 syarat qabul yang disebut oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam kitab dia apa dia? Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi yang pertama ittisalus sanad, ini syarat bagi hadis yang sahih. Yang kedua adalah ruwah. Yang ketiga dhabit, sama ada dhabit sadr ataupun dhabit kitabah. Nafyus syuzuz, dinafikan syaz pada hadis tersebut, maksudnya mukhalafatu thiqah mimman huwa awsaq minhu, mukhalafah thiqah dengan yang lebih thiqah daripadanya. Wa nafyul illatil qadihah, dinafi padanya illah qadihah. Yang ketiga wal adidu 'inda al-ihtiyaji ilaihi, dikuatkan. Dia ada penguat dia. Ini yang keenam ditambah. Yang ini yang keenam yang ditambah di sini, iaitu ada penguat ketika diperlukan. Maksudnya dia boleh menguatkan. Adid maksudnya dia menguatkan. Fa'il. Dia menguatkan ketika diperlukan kepada dia untuk menguatkan hadis yang lain. Contohnya. Maka itu dalil kepada hadis tersebut qabul. Syurutul qabul. Tamam. Kemudian qad sannafal ulama, insyaallah pagi esok selepas subuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.